Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini merupakan cerita di sebalik berita. Kami bawakan laporan daripada rakan-rakan kami yang berada di lapangan, termasuklah meneliti isu-isu semasa yang berlaku. Sebagai contoh, hari ini adalah World Quran Hour dan tahun ini World Quran Hour mengangkat tema Dunia Bersujud sebagai usaha memperkukuhkan gelombang gerakan baca, faham dan amal Al-Quran dalam kalangan masyarakat. Dan program tersebut dinaungi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Pusat Pelancongan Islam dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan ia turut mendapat kerjasama Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia, Karangkraf Medicare Sdn Bhd, Rumah Ngaji Sahabat Al-Quran, Badan Kerajaan dan bukan kerajaan dalam dan juga luar negara. Jadi untuk menceritakan berkenaan dengan penganjuran pada tahun ini, saya nak bersama dengan Puan Marhaini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan juga Ustaz Fazrul Ismail, Ketua Pegawai Penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Terima kasih kepada kedua-dua individu yang boleh saya katakan hari ini cukup sibuk. Sebenarnya terima kasih kerana sudi bersama dengan Isra Awani. Pertama sekali saya nak bersama dengan Puan Marhaini, mungkin boleh ceritakan background serba sedikit tahun ini, jika tidak silap saya tahun ke-7 ataupun tahun ke-8 penganjuran Quran Hour. Mungkin Puan Marhaini boleh kongsikan, termasuk di lokasi-lokasi difahamkan banyak mendapat sambutan yang cukup luar biasa untuk tahun ini, Puan. Terima kasih Haris. Alhamdulillah hari ini memang satu sejarah lah juga untuk kami sebab setelah berlaku pandemik apa semua ni kita dah mula keluar dan banyak tempat lokasi yang diadakan secara bersemuka berbanding dengan tahun lepas banyak yang online sahaja. Jadi hari ini Tuanku Permaisuri Agong sudi untuk berangkat bersama dengan kita dari studio TV Al-Hijrah dari lokasi perdana dan sebenarnya kalau kita tengok sampai pukul 4 petang tadi untuk hari ini sahaja kita dah mencapai sekitar report-report yang kita terima melalui online. Kita sedang terima lagi, tepatnya besok yang kita dapat, insya-Allah kita dah capai sekitar 38.9 juta untuk hari ini sahaja. Tapi kalau kita tengok statistik pada penganjuran pada tahun lepas, kita dah melepasi statistik pada tahun lepas. Tahun lepas kita dapat sekitar 487, tapi hari ini kalau ikut total dari build out program kita dah capai lebih pada 500 juta. Dan insya-Allah sampai esok kita akan tengok, sebenarnya kita measure sampai esok lah macam mana dari segi pencapaian kita apa semua tu. Yeah. Dan kenapa kita pilih surah As-Sajdah pada tahun ini, supaya kita nak tukar mindset untuk menghancurkan kesombongan yang ada dengan sujud. Ada dua formula yang ada dari surah As-Sajdah tu tentang infak dan juga solat malam. Jadi itulah yang kita kupas tadi dan alhamdulillah kita mendapat respon yang sangat-sangat baik. Ya. Mungkin saya nak bersama dengan Ustaz Fazrul pula melihat kepada pemilihan surah As-Sajdah ni. Mengapa ianya dipilih? Apa cerita di sebalik pemilihan surah As-Sajdah ini, Ustaz Fazrul? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pemilihan surah ini, kalau kita melihat asal 1400 tahun yang lepas ketika turun surah ini adalah untuk mengubat kepada jiwa yang tidak mahu menyembah kepada Allah SWT, dan arti kata lain adalah sombong yang berlaku pada masyarakat di Mekah itu sendiri di kalangan orang-orang yang tidak beriman. Dan dalam konteks sekarang ini kita ingin mengambil pelajaran terutama selepas kita hampir 3 tahun PKP dilanda oleh satu makhluk yang kecil, COVID-19, di mana itu adalah sebagai satu signal dalam istilah bahasa Arabnya ayat yang perlu menyebabkan ramai makin tunduk, makin nak kembali balik kepada formula daripada Allah, tidak sombong istilahnya. Dan inilah seruan yang kita nampak perlu, terutama apabila kalau 1400 tahun yang lepas jatuhnya tamadun Arab itu, mereka itu tidak maju kerana mereka sombong. Dan kalau zaman sekarang ini yang syarikat besar, organisasi besar, dia boleh saja jatuh, malah individu saja bila-bila boleh jatuh kalau dia mula mengambil sifat sombong, tidak indahkan pada
peraturan daripada Allah SWT. Jadi atas dasar itu, untuk kita bangkit semula dalam serba ketidakpastian yang berlaku, uncertainty, volatility, uncertainty, ambiguity itu, maka kita memilih surah As-Sajdah agar masing-masing yang tidak pasti ini, kita ada satu yang paling pasti, iaitu ada Tuhan yang akan menguruskan, yang kalau kita kembali kepadanya dengan bersujud dan menolong antara satu sama lain, dan insyaAllah kita akan bangkit semula insyaAllah. Puan Marhaini melihat kepada penganjuran tahun ini, difahamkan kalau di dalam negara sahaja sekitar 15,000 lokasi, dan saya ada tengok laporan-laporan yang menunjukkan terdapat di negeri-negeri surau dan masjid dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula difahamkan turut berlangsung apabila namanya World Quran Hour, ianya berlangsung di negara-negara yang lain juga. Mungkin Puan Marhaini boleh kongsikan di sebalik penganjuran tahun ini melibatkan negara-negara yang lain ini, Puan. Alhamdulillah, penganjuran kali ini kita mendapat bantuan jugalah untuk overseas ni daripada Islamic Tourism yang bersama dengan kita, Pusat Pelancongan Islamik, dan juga kedutaan luar negara serta kedutaan pelajaran lah di luar negara. Jadi setakat yang kita dapat ni, yang secara terdaftarnya, kita dapat ada 14 negara yang terlibat. Of course, di sekitar kita seperti Brunei, Indonesia, Singapura, yang tu memang alhamdulillah terlibat, dan banyak yang terlibat daripada overseas tu sekitar 20 lokasi di luar negara yang secara berdaftar lah. Jadi di 14 negara terlibat dengan kita. Jadi kita harap sebenarnya dengan hari ini ada duta yang bersama dengan kita, kedutaan yang bersama dengan kita, duta-duta dari Turki, dari beberapa negara juga yang ada tadi bersama. Kita harap lepas ni mereka akan lebih engage lagi dengan kita, dan banyak yang kita akan dapat buat untuk masa akan datang. Itu harapan kita, insyaAllah. Ustaz Fazrul, melihat berbalik kepada pemilihan surah Al-Sajdah ini, pertamanya bagaimana ianya kalau kita bercakap dalam konteks Malaysia, terutamanya dalam ketika bulan Ramadan ini, termasuklah ketika kita melalui saat getir pandemik COVID-19 ini, bagaimana pemilihan surah ini memainkan peranan yang penting dalam kehidupan umat Islam, terutamanya di negara ini, dalam melalui ataupun melalui 10 malam terakhir Ramadan ini, dan juga bagaimana ianya memberi kekuatan terutamanya kepada rakyat di negara ini dalam melalui cabaran sepanjang tempoh pandemik yang cukup mencabar sejak 2 tahun yang lalu, Ustaz. Ya, bila bercakap tentang istilah getir, memang terutama pada Mac 2020, terus lanjut kepada 2021 sampai sekarang ini, kita memang berhadapan dengan getir, walaupun dah pun diumumkan endemik pada 1 April, tetapi implikasi kesan daripada COVID-19 selama 2-3 tahun kita PKP dan sebagainya itu memang banyak kedai tutup, banyak yang dibuang kerja, kesan ekonomi, kesan pendidikan, kesan kesihatan itu amat meluas. Ya, kalau kita lihat pada pendidikan ini, anak-anak yang tertinggal pelajarannya, kemudian faktor kesihatan sudah tu kita nampak bahawa yang meninggal, yang terkesan dengan long COVID. Jadi dalam keadaan kesihatan, pendidikan dan ekonomi yang getir ini, sebenarnya dengan kembali balik di awal surah As-Sajdah ini, Allah memperkenalkan kembali, ya, iaitu Allah lah yang mentadbir alam ini selama ini, dan kalau makhluk yang dicipta ini juga, ya, oleh Allah ini kembali kepada penciptanya, sudah tentu ianya akan menjadi satu talian hayat yang paling bermakna. Disebabkan bila getir ini, biasanya manusia akan mencari sumber horizontal, sumber bumi, kan, mencari manusia, mencari nasihat di kalangan kawan, di kalangan orang tertentu. Tetapi rupa-rupanya kita minta bantuan daripada sumber yang lemah juga. Jadi bila ada tempat pergantungan, ya, baru ini pun saya ada interview kepada seorang daripada Jepun yang masuk Islam dalam masa 5 tahun. Dia kata bila dia berada dalam di Jepun, dia
boleh buat baik, bersih, menghormati orang, tapi dia stres kerana dia bergantung pada manusia, dia buat kerana manusia. Tetapi bila dia kata masuk Islam ini, dia kata kalau dia stres, dia ada Tuhan, tempat bergantung, dan memang Tuhan pun yang menciptakan kita. Itu sebagai jalan keluar dan immediate action, perkara yang boleh dilakukan untuk terus bergantung kepada Tuhan ini ialah dua perkara dalam surah Sajdah, iaitu bersujud, banyakkan solat, berdoa, dan yang keduanya ialah banyak menolong orang. Dua ini saya anggap sebagai password dalam surah As-Sajdah untuk memastikan getir yang melanda itu dapat diuruskan kerana kita bukan bergantung pada kuasa kita, tapi kita bergantung kepada yang maha berkuasa. Puan Mahani, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin sedikit mesej dan juga harapan supaya program Quran Hour ini tidaklah menjadi sekadar program tahunan sahaja. Sebaliknya, baca, faham dan amal Al-Quran itu seperti tagline setiap tahunnya itu, baca, faham dan amal itu dapat dilaksanakan secara berterusan. Mungkin harapan Puan Marhaini. Alhamdulillah, sebenarnya setelah penubuhan yayasan itu sendiri serta kempen Quran Hour tahun ke-7 World Quran Hour, sebenarnya kami dah mula bawa ke arah mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Jadi World Quran Hour ni bukan sahaja sekadar 1 jam bersama dengan Al-Quran, tapi 1 jam itu adalah permulaan yang mana kita akan terus masuk ke kalau kita ada dekat Malaysia lah, contoh 25 kementerian yang kita ada, kita harap semua kementerian tu akan berpandukan kepada konten daripada Al-Quran untuk menjadi panduan dalam organisasi. Pada tahun ni bila kita bawa surah As-Sajdah, kita harap surah As-Sajdah itulah yang akan memberikan panduan bukan setakat kepada diri individu, kepada keluarga, pemimpin keluarga, kita ada juga kepada leaders yang ada di dalam negara serta seluruhnya. Jadi kita dah mula masuk ke arah thematic and reconstruct. Maknanya Quran tu bukan sekadar kita tengok sekadar begitu sahaja, tetapi kita harap Al-Quran lah yang menjadi penawar, panduan, rahmat dan juga pengajaran kepada kita semua. Maknanya tema-tema yang kita pilih tu, dia sebenarnya boleh masuk untuk semua, untuk merubah mindset para pemimpin sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai datuk dan nenek. Jadi tu harapan kita. Dia bukan sekadar 1 jam. Kita nak supaya pemikiran kita direkonstruk, dibina dengan Al-Quran. Dan pada akhirnya pada tahun 1500 Hijrah, sasaran kita, kita akan mengqurankan bangsa, membina ummah yang ikhlas, mengikhlaskan ummah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Puan Marhaini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, dan juga Ustaz Fazrul Ismail, Ketua Pegawai Penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas yang berkongsi berkenaan dengan World Quran Hour yang berlangsung pada hari ini, dan banyak lokasi-lokasi jutaan rakyat Malaysia dan juga luar negara juga terlibat dalam penganjuran World Quran Hour ini. Dan selepas ini cerita akan bawakan berkenaan dengan cerita nak balik ke kampung pula, tapi kita nak bawa ke Pantai Timur. Apa ceritanya? Cerita berhenti rehat seketika, kita bersambung selepas ini.